dan rasa bertuah kerana Allah memilih kita berada bersama dengan orang-orang yang Allah kasih. Kenapa penting kita bersyukur bila mana kita dipilih bersama dengan Allah, golongan kawan-kawan rakan-rakan yang Allah kasih? Kerana bila mana Allah kasih seseorang, nescaya Allah akan kumpulkan dia dengan bersama siapa yang dia kasih. Kalaulah Allah benci seseorang hamba, Allah akan kumpulkan hamba itu bersama dengan siapa yang Allah benci. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertemuan dan juga liqa kita pada malam ini adalah satu liqa tidak semua pun Allah kasih, adalah salah seorang di kalangan kita Allah kasih dan kita berada bersama dengan dia. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang Allah kasih kerana dia. Bila mana Allah sayang seseorang, Allah akan kumpulkan dia bersama dengan siapa yang dia kasih. Bila mana Allah benci seseorang, hamba itu akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang Allah benci. Betul tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita lihat kalau ada orang datang ke kuliah, subhanallah, majlis zikir, majlis yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi suruh berhenti dengar majlis ini. Sudah pasti majlis yang disukai, orang yang berada dalam majlis juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala jika mana kita datang dengan penuh keikhlasan. Baik saya yang menyampaikan, baik tuan-tuan yang nak mendengar dan mencatat apa saja ilmu yang akan diberikan pada malam ini. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, benar kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang tu nak lihat dia, sama ada Allah suka tak suka, tengok kawan dia. Benar. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu bila mana kamu nak cula, nak tengok macam mana tengok kawan dia. Ini kata Nabi, sebab kawan dia lah yang akan menunjukkan siapa dia. Kalau kita datang rajin datang ke masjid, datang ke surau, kita berkawan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, maka itulah diri dia. Kalau orang yang suka datang kedai kopi, kedai mamak, sembang kedai mamak, sembahyang tak ke mana, itulah dia. Bila mana kita melihat kawan-kawan dia. Ini cara nak mengisi. Begitu juga cara kita nak mendidik anak. Sebab tu penting di antara memilih sekolah. Sekolah mana yang nak dihantar anak ni kena pilih. Selain daripada sekolah, kena pilih pula kawan. Kena didik anak supaya pandai mencari kawan. Sebab anak itu akan terkesan bila mana guru dah baik, ibu bapa dah baik, tiba-tiba dia memilih kawan yang salah, maka kawan itu akan membentuk peribadi dia. Itu tuan-tuan yang dirahmati sekalian, tanggungjawab sebagai seorang ibu bapa bukan melepaskan anak-anak belajar di sekolah tanpa menghiraukan dan tak lihat siapakah kawan-kawan. Penting sangat, kerana dengan kawan-kawan mereka lebih rapat berbanding dengan kita sebagai seorang ibu dan bapa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dan pada malam ni berapa bulan? 5 yang bulan. Tu bulan Masihi miladi. Bulan Islam berapa bulan? Cuba ingat. Malam ni dah malam 27 Rejab. Esok 27 Rejab dah. Allahu Akbar. Akhirat bulan Rejab dah hampir. Bila sebut 27 Rejab, dia ada satu lambang dekat kalender kan. Lambang masjid. Isra' Mi'raj. Dia hari kebesaran Islam, lambangnya masjid. Nampak hebatnya Islam pada masjid. Sebab tu nak tengok Islam, tengok masjid. Nak jumpa selain daripada itu, tak ada. Orang datang masjid, oh itu orang Islam. Sebenarnya orang Islam ni duduk di sepelosok dunia. Tapi dah kita mindset kita. Hari ni kita berlaku, ada satu peperangan yang berlaku, persepsi. Satu peperangan yang besar berlaku kerana persepsi manusia tersebut dibentuk oleh tentera-tentera yang sedang menyerang. Ada. Bukan sekarang dengan nuklear dah, bukan sekarang dengan senjata AK-47 dah, mengubah persepsi seseorang. Ini adalah senjata yang baru dalam arena politik baik, dalam arena peperangan, sama ada peperangan negara dengan negara baik, ideologi baik. Maka tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, dan insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan sedikit tentang Isra' dan Mi'raj. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Isra' dan Mi'raj, dua peristiwa, keadaan yang
dua keadaan yang berbeza. Isra maksudnya lain, Mi'raj maksudnya lain. Isra membawa maksud perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini Isra. Manakala Mi'raj perjalanan naik daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, melepasi langit yang ketujuh. Ini dipanggil Mi'raj. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa ini merupakan satu peristiwa yang amat pelik. Pada minggu yang lepas kita bicara tentang penelitian akal. Hendaklah didahulukan penelitian wahyu, panduan wahyu berbanding panduan akal, karena akal kita terbatas. Begitu juga dengan perbincangan kita pada hari ini, masih lagi berkisah dalam topik kisah dia. Akhirnya ending saya nak sebut akal kita tak ke mana jika nak dibandingkan dengan wahyu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj berselisih pandangan, mengatakan ada tahun ke-8 Hijrah, ada tahun ke-7 Hijrah, ada tahun yang ke-10 Hijrah. Baik, namun begitu kebanyakan para ulama menyatakan dia berlaku pada 27 Rajab. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan satu peristiwa jemputan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jemputan mulia untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan katakan jemputan untuk bertemu Allah yang menjadi ketua dunia, ketua alam, raja kepada sekalian raja. Tuan-tuan yang dirahmati, jemputan ini adalah jemputan yang cukup hebat yang pernah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dijemput, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kita akan, kalau kita dijemput bertemu raja, lalu kita akan dijemput untuk berada di bilik kecil. Tak ada orang dijemput datang ke bilik besar. Daripada dunia kita yang besar, kemudian kita akan dijemput untuk bertemu dalam luar lengkup bilik kecil. Sama ada hall, room, apa sekalipun bentuk, tetapi mengecil tempat pertemuan. Namun Allah Subhanahu wa taala menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di satu ruang lingkup Jaziratul Arab di Makkah yang kecil lingkupnya, lalu dijemput untuk berada di luar yang lebih besar. Bezanya jemputan Allah Subhanahu wa taala berbanding jemputan manusia. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijemput untuk menziarahi 3 alam. Alam dunia, alam barzah, dan alam satu lagi alam akhirat. Nabi dibawa bersama bertemu dengan 3 alam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, akal kita, tuan-tuan sekalian, ya Allah, perjalanan tersebut kata Allah Ta'ala subhanah. Kalau kita mengaji bahasa Arab, perkataan subhanah ini dia menjadi maf'ul mutlak. Usabbihu subhanah, dia jadi maf'ul mutlak, nak menceritakan tentang pujian sungguh. Peristiwa tersebut maha suci Allah, maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena peristiwa ini merupakan peristiwa yang begitu agung dalam sejarah, bukan sejarah hidup Rasulullah, bahkan sejarah hidup manusia. Karena melintasi jarak, zaman, waktu yang Allah menunjukkan kekuasaan Allah. Allah mampu untuk memendekkan benda yang panjang, Allah mampu untuk merendahkan apa itu yang tinggi. Ini Allah. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut Allah, Allah lah yang menurunkan rezeki, Allah lah yang mencipta alam. Bila sebut Allah, Allah lah yang menghidupkan. Bila sebut Allah, Allah lah yang datangkan zuriat. Bila sebut Allah, Allah lah yang mencipta aku. Segala-galanya bila sebut Allah, itulah Allah. Kekuasaan Allah mencipta satu keunikan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Perjalanan tersebut tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Allah sebut perkataan bi'abdi, dengan hamba. Orang talis menyanggah dakwaan kata Rasulullah boleh naik ke langit dengan jasad. Hanya mimpi ya Rasulullah, kata mereka. Sebab kita pernah pergi Paris kan, semalaman kita pergi ke Paris. Bukan setakat pergi ke Paris saja, kita pergi ke UK. Tengok pula perlawanan di antara England dengan Brazil yang lepas, 2 lepas. Seri ke kalah saya tak tahu lah. Bertiga bagi kat dia seru. Semalaman
kita boleh pergi serata dunia, masuk pondok, masuk pula lepas pondok, naik kuda lembu, naik lembu, lepas naik lembu, naik kuda, macam-macam perjalanan hanya semalaman. Mereka kata Rasulullah tidak pergi dengan jasad, Rasulullah pergi dengan mimpi. Kalau pergi dengan mimpi jadi benda pelik tak saya? Tak apa, tak pelik. Kerana mimpi boleh membawa kita ke dunia lain. Mimpi. Rasulullah tidak pergi dengan mimpi, dengan roh. Rasulullah pergi dengan jasad dan roh. Apa buktinya? Buktinya dalam bahasa. Allah sebut Subhanallazi asra bi 'abdi. Maha suci Allah, Tuhan yang memperjalankan. Allah guna perkataan 'abdi, hamba. Perkataan hamba dalam bahasa Arab termasuk jasad dan roh. Menyebabkan orientalis terpinga-pinga menjawab jawapan tersebut. Siapa dekat dengan orientalis mendakwa bahawasanya kamu mengatakan kamu menyembah Tuhan yang satu. Kamu kata Allah satu, saja Allah, esa Allah, tak berbilang-bilang seperti mana agama Kristian yang lain yang ada konsep Trinity. Kamu menipu kami kerana isi kandung dalam Quran menunjukkan bahawasanya Tuhan itu banyak. Tuan-tuan pernah jumpa tak? Pernah baca tak ayat yang turun yang menceritakan tentang penurunan Al-Quran dalam malam Lailatul Qadar? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa maksud inna? Perkataan inna membawa maksud bahawasanya kami. Plural ke singular? Inna nahnu. Guna perkataan nahnu, we. Bahasa Inggeris dia ataupun bahasa kampung saya lah. Atuk saya cakap we. We, kami. Kami itu singular ke plural? Saja tanya bahasa Inggeris orang mampu. Orang kampung saya tanya. Baik. Plural ke singular? Tak ingat lah bahasa Inggeris lah, biasa. Perkataan tersebut menunjukkan kata banyak. Nahnu ni ramai, kami. Kamu kata kamu sembah Tuhan yang satu, tiba-tiba kamu sebut perkataan inna, kami. Allah menyebut perkataan inna, kamilah yang menurunkan Quran. Bahawasanya Allah ni banyak. Berarti kamu menyembah Tuhan yang banyak, bukan Tuhan yang satu. Mampu je kita nak jawab. Nampak? Ni orientalis yang sentiasa memberikan keraguan dalam jiwa akidah umat Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kita baca Quran, kita kena memahami Al-Quran. Penggunaan inna, penggunaan kataan jamak yang menunjukkan kata ramai dalam Quran. Orang Arab dia guna untuk tujuan litakzim, untuk memuliakan. Tuan-tuan jumpa saya, kita orang biasa jumpa sama-sama orang biasa, kita tanya kaifa haluka? Apakah keadaan kamu? Apa khabar kamu? Kaifa haluka? Tapi bila mana kita jumpa orang besar, kita tak pakai kaifa haluka, kita akan guna jamak kaifa halukum. Apa khabar kamu? Ni orang Arab. Uslub bahasa Arab. Penggunaan bahasa Arab. Bila menggunakan perkataan banyak menunjukkan litakzim, hebat. Lalu Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab yang bentuknya adalah mukjizat untuk mengalahkan siapa? Mengalahkan bicara-bicara lidah-lidah yang memperjuangkan menggunakan bahasa Arab, menewaskan penyair-penyair Arab. Ini keunikan Quran. Akhirnya rupanya Allah menggunakan perkataan hina untuk menunjukkan bahawasanya bukan dia banyak, tapi menunjukkan dia agung, hebat. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, begitu juga dengan perkataan abdun. Bila Allah menyebut perkataan abdun, berarti membawa maksud roh dan jasad. Kalau pergi dengan roh sahaja, tidak menjadi perkara pelik. Orang kafir boleh terima. Tuan-tuan dan sekalian, katalah pulangnya Rasulullah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, lalu Rasulullah kumpul para sahabat, para kawan-kawan, rakan-rakan daripada kabilah-kabilah Bani-Bani daripada bangsa Arab yang berada di Makkah, di satu bukit. Lalu kata Rasulullah, aku bermimpi semalam pergi ke langit 7. Ada tak orang menentang? Tak ada, sebab mimpi. Namun sebaliknya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi diperbawa, dijemput untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jasad dan roh.
menaiki seekor burak. Burak yang nak kata bagal pun tidak, nak kata kuda pun tidak, himar pun tidak. Dia sedang-sedang, yang sedang-sedang sahaja. Sedang di antara bagal, kalai, ada apa dia kacukan kat kuda dan kat himar dan bagal. Wallahu ta'ala alam bagaimana kita ingin bayangkan binatang tersebut. Kelajuannya sepantas cahaya. Dia bukan sepantas bunyi. Sepantas bunyi ini dia tak sama kelajuan bunyi dengan kelajuan cahaya berbeza. Sebab tu malaikat dicipta dengan cahaya. Malaikat tak dicipta dengan sebab pantas. Cahaya lebih pantas daripada bunyi. Kelajuannya kalau kita mengaji ketika dulu dah, kan? Di ilmu apa saya tak ingat dah. Ilmu alam dan manusia. Baik, hadirin hadirat yang sekalian, menaiki burak Nabi daripada Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa, menaiki seekor burak yang lajunya subhanallah. Dalam keadaan laju tersebut, Rasulullah diperlihatkan dengan keadaan orang yang berada di alam barzakh, dengan amalan-amalan mereka yang pelbagai ketika mana mereka hidup di dunia. Nabi diperlihatkan dengan mereka yang mencakar, menyelak kulit mereka dengan kuku mereka itu daripada timah-timah. Subhanallah. Ini di alam barzakh. Nabi lihat bagaimana umat manusia dalam keadaan pada saat tersebut. Tuan-tuan yang banyak Nabi lihat. Nanti kita akan kupas. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, menaiki burak hanya saja berhenti di Masjidil Aqsa. Nabi tidak menaiki burak daripada Masjidil Aqsa ke langit. Burak diikat di satu tempat tiang khas di Masjidil Aqsa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak sebutnya cerita pelik. Cerita yang tak boleh diterima akal. Bagaimana akal boleh menerima perjalanan asalnya, perjalanan berjalan kaki dan menaiki unta, golongan-golongan daripada kabilah-kabilah dagang daripada Quraisy nak berdagang di bumi Syam. Baitul Maqdis ni bumi Syam. Perjalanan yang mengambil masa sebulan. Pulang pula sebulan. Namun pada saat pulangnya Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi mengumpulkan seluruh kabilah-kabilah dan bani-bani Arab yang ketika saat tersebut berada di Makkah. Lalu pada saat tersebut, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi hukum menyatakan berita tersebut. Nabi heboh sikit je sebab saluran media dia tak banyak, rakaman YouTube. Tetapi orang yang memiliki media pada saat tersebut adalah Abu Jahal. Contoh apa pada media ni? Orang yang memiliki menguasai media, ada TV itu, ada radio, macam-macam dia ada, adalah Abu Jahal. Dialah yang menghebahkan program ceramah Muhammad. Kalau buka kitab sirah yang merancang, menganjur pertemuan, menganjur ceramah Rasulullah menceritakan Isra, ceramah Isra Mi'raj pertama dalam sejarah Islam bukan dianjur oleh surau Al-Amin, bukan dianjur oleh orang-orang Islam, tidak, dianjur oleh Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Pokok jahil. Dianjur. Dia sediakan sendiri, dia sediakan lighting, dia sediakan, bukan rakaman, live. Bukan rakaman, live, tak ada cutting-cutting, live. Rasulullah berucap jemputan daripada Abu Jahal. Abu Jahal lah yang membawakan berita. Jom kita dengar apa yang Muhammad nak beritahu. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya Rasulullah memberitahu perkhabaran tentang bagaimana Rasulullah SAW pergi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Pada saat tersebut, saya nak sebutnya, cerita tersebut melahirkan 3 golongan. Ada 3 golongan orang yang mendengar cerita Isra dan Mi'raj. Selepas berakhirnya majlis ceramah Rasulullah SAW menceritakan Isra dan Mi'raj, ada 3 golongan yang lahir. Pertama, golongan yang murtad. Subhanallah. Minta-minta tak adalah kita. Sebab ini pun ceramah Isra dan Mi'raj. Rasulullah sampaikan berita tersebut. Rasulullah kata, aku diperbawa dengan seekor burak yang lajunya sepantas cahaya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu aku naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Aku bertemu dengan para nabi.
Aku bertemu dengan para rasul. Aku bertemu dengan Adam. Aku bertemu dengan Ibrahim. Aku bertemu dengan Musa dan Harun. Aku bertemu dengan Isa. Tuhan yang dirahmati Allah, dan akhirnya aku berada di Sidratul Muntaha. Di saat tersebutlah aku diperlihatkan dengan seorang yang berada menyandar di Sidratul Muntaha, langit yang paling tinggi, Sayyidina Ibrahim Khalilullah. Pada saat tersebut, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, cerita tersebut sampai. Kemudian aku pulang. Dalam perjalanan tersebut aku bertemu dengan Allah dan aku disyariatkan pula untuk menerima kefarduan salat sebanyak 50 waktu. Bukan pergi one way, return pula daripada langit pertama sampai langit yang bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya dia, ya Muhammad, tanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, berapa Allah syariatkan kepada kamu untuk salat? 50 waktu. Irja' ila rabbik, kembalilah kamu ya Muhammad kepada Tuhanmu, fastaghfir min rabbik, mintalah ringan. Ulang, dikurangnya 5. Tua lagi Rasulullah berapa? Nabi Musa tanya berapa? 45. Tua lagi sehinggalah sampai 5 waktu. Nabi Musa kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, aku kenal umatmu. Aku memimpin satu ummah yang gagah. Bani Israel ini gagah, tuan-tuan, bukan badan macam kita. Kita belas koden gitu. Nah, ni kalau kita nak buat rumah, kita ubah orang kan. Lagat tak buat sini. Dah. Kita ubah Bangladesh, kita ubah Indonesia, kita ubah Myanmar, kita ubah Burma. Sekarang kita tak lagat jasad kita ni. Kata Nabi Musa, aku kenal umat aku yang gagah pun nak menerima syariat, perintah pun mereka banyak minta ku kurang. Mintalah ke Allah lagi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Musa, istahyaitu ya Rabbi. Aku dah berasa malu dah tak minta ku kurang. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan perasan tak Rasulullah sampai berasa malu nak minta kurang solat? Kita tak malu tinggal solat. Allahu Akbar. Sampai berasa malu di saat kefarduan solat tersebut, Nabi nak bawa pulang kepada umatnya. Tiba-tiba umatnya mengambil semayang dalam keadaan tak malu tinggal subuh, tinggal zuhur, tinggal asar, tinggal maghrib. Ni bola pula Kelantan dan JDT Johor tak ada, ni dekat 20 beda. Tak ada lepas, belum lagi kan final. Entah semayang ataupun tidak, bersorak sampai lupa solat. Hadirin hadirat yang dirahmati, ingatlah Nabi Muhammad nak dapat fardu solat. Atas pilihan jemputan tersebut, Rasulullah dibawa di atas untuk memberikan ketenangan dalam jiwa Rasulullah selepas Rasulullah mengalami 1 tahun yang diberi nama tahun tersebut Amul Huzni, tahun kesedihan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa sedih? Pertama, di atas kematian bapa saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak Islam, tetapi beliau mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga Nabi, pelihara Nabi, pertahan Nabi daripada menerima tekanan daripada pimpinan-pimpinan Quraisy. Abi Talib, bapa saudara Nabi. Selepas itu wafat pula isteri yang tercinta, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kewafatan Sayyidatuna Khadijah saat-saat yang paling disedih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Khadijah di antara orang yang pertama memeluk, perempuan yang pertama memeluk Islam di saat-saat orang-orang sekitar menolak Islam. Seorang bangsawan wanita, jutawan wanita memeluk Islam, lalu hartanya diberikan sepenuhnya kepada Islam. Tidak tinggal sedikit pun harta Khadijah selain daripada diberikan kepada perjuangan Islam. Sehingga di saat-saat akhir meriwayatkan cerita hebatnya Khadijah. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Khadijah ni orang kaya, tetapi di saat dia meninggal kurus tubuhnya. Kurus, sakit, menderita. Tuan-tuan sekalian, berada di pangkuan Rasulullah SAW, Khadijah menawarkan kepada Nabi di saat-saat sakaratul maut. Kata Khadijah, ya Muhammad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tak ada benda lagi nak berikan wakaf harta untuk Islam. Aku tak tahu apa lagi yang aku nak beri bantuan kepada engkau, ya Rasulullah, untuk Islam.
Tetapi ingatlah, jika tulang belulang aku memberi manfaat kepada perjuangan Islam, ambillah tulang belulang aku. Subhanallah. Dia boleh wasiat supaya tulang angka dia tu kalaulah memberi manfaat untuk perjuangan Islam, ambillah. Ini dia Khadijah. Saat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sedih. Begitu Rasulullah sedih, Rasulullah tak berputus asa untuk menyampaikan dakwah. Rasulullah merangka strategi kerana Rasulullah yakin apa yang Rasulullah bawa adalah satu kebenaran yang Allah jamin akan tersebar luas di serata dunia. Cuma kesungguhan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih satu tempat medan dakwah baru, buminya Taif yang dihuni oleh Bani Thaqif, keturunan yang memuliakan orang-orang. Harapan Rasulullah SAW agar pergi ke bumi Taif disambut dan menerima dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Sebaliknya berlaku, bahkan mereka mengubah pemuda-pemuda tahan asal, pukul, melempar batu, melempar kayu kepada Rasulullah SAW. Termasuklah anak angkat baginda Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Harisah, pulang ke Makkah Mukarramah dalam keadaan sedih melihat mereka menolak. Kesedihan begitu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih untuk berada dalam satu rihlah, satu perjalanan dan jemputan untuk memberikan ketenteraman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dibawa bertemu dengan para nabi, nabi yang memperjuangkan Islam yang sama diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertemu dengan Rasul yang terpaksa bertemu dan menyampaikan dakwah penentangan yang cukup hebat, lebih daripada apa yang Rasulullah terima. Nabi Allah Ibrahim, tuan-tuan yang dirahmati, dilempar dalam api, dibakar. Nabi tak lagi kerana dipertahankan oleh Abi Talib, dibakar dalam api. Nabi Musa alaihissalam dikejar, Nabi Isa alaihissalam juga dikejar oleh Bani Israel. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan menyebabkan perjalanan tersebut, apa di antara hikmah para ulama sebut, dalam perjuangan Islam dia kena ada liqab. Kena ada liqab. Apa maksud liqab? Pertemuan dengan rakan-rakan yang memperjuangkan Islam sama dengan kita berjuang. Ini penting. Kena bertemu dalam muktamar, kena bertemu dalam tamrin, kena bertemu dalam muqayyam, kena bertemu dalam liqab fikri, kena bertemu. Sebab pertemuan tersebut akan memberikan kekuatan, memberikan kekuatan. Rasulullah dibawa bertemu dengan orang yang sama memperjuangkan Islam seperti mana dia baginda kita Nabi Muhammad SAW perjuangkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan yang dirahmati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak mana kita berdiri? Kita berapa? 3 golongan. Baik. Tuan-tuan sekalian, selepas disampaikan ceramah tersebut oleh Rasulullah SAW, lahir golongan pertama, golongan murtad min al-dha'af, min al-dha'af min al-muslimin fi qulubihim. Maksudnya orang yang lemah akidah mereka dalam hati. Kenapa Abu Jahal bila dibawa untuk buat ceramah, bukan dia nak menyampaikan kebenaran, kerana dia tahu Abu Jahal di antara orang yang pertama dengar cerita tentang Isra dan Mi'raj. Lalu Isra, cerita tersebut geli hati Abu Jahal geli hati, lo cerita bodoh lo, ya Allah takkan nak cerita. Kalau cerita begini mesti orang akan tinggal Muhammad. Sebab tu dia anjur ceramah. Dia anjur ceramah bukan nak suruh orang masuk Islam. Dia anjur ceramah untuk orang keluar Islam. Bukan semua baik nampak baik, tuan-tuan. Ini semua benda baik nampak baik, tidak. Orang yang tak suka Islam, dia akan gunakan langkah yang baik untuk jadi buat jahat. Macam pembinaan masjid di Dira. Masjid Dira yang dibina dalam kisah peperangan Tabuk, dibina saat-saat tersebut kerana apa? Kerana golongan musyrik, golongan munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul nak menghalang tentera Islam untuk bertempur dengan tentera Rom. Akhirnya mereka bina masjid. Masjid ni mulia. Kita datang masjid ada apa? Boleh iktikaf, pahala berjemaah banyak. Orang yang bina masjid ni hebat. Akhirnya menyebabkan hati-hati orang yang munafik tinggal perjuangan berperang buat masjid. Contoh sekalian, akhirnya masjid tersebut bukan saja diruntuh, bahkan dibakar oleh Rasulullah SAW kerana tidak diasaskan di atas takwa, dibina atas asas untuk memecah belahkan umat Islam. Sebab tu tuan-tuan hadirin sekalian. Baik. Golongan pertama yang mendengar cerita
cerita tersebut peliknya perjalanan Rasulullah SAW. Tak percaya. Rasulullah kata, aku pergi sehingga datang sekumpulan lelaki daripada golongan Quraisy yang pernah berdagang di kota Syam. Mereka telah melihat, membilang tiang-tiang Masjid Al-Aqsa. Ada juga macam kita pergi umrah. Oh, pintu ni tahu, balik tak pernah datang masjid. Tapi kalau tanya masjid pintu mana, tiang Raudhah ni kat mana, aku semua tahu. Golongan ini pun ada. Datang bertemu dengan Muhammad, jika benar kamu orang Nabi yang pernah ke Masjid Al-Aqsa, sebut wasif anni, sifin anhu, maksudnya cerita, sifatkan tentang Masjid Al-Aqsa. Atas setiap mukjizat datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah paparkan secara live, memperlihatkan Masjid Al-Aqsa di depan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sebut baban, satu pintu demi satu pintu, satu tiang demi satu tiang. Menyebabkan lelaki itu kata apa? Benar apa yang Muhammad itu sebut. Terus kan beriman tak? Tak beriman juga. Kata Rasulullah, jika kamu tidak percaya dalam perjalanan Isra dan aku nak pulang daripada Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram, aku terlihat satu air, satu gerombolan dagang nak pulang daripada Syam ke Madinah, ke Mekah, ke Mukarramah, ke Masjidil Haram. Mereka bawa barang dagang, dan ada seekor unta yang lain, unta tersebut, dan unta tersebut hilang. Rasulullah yang menunjukkan di mana tempat hilangnya unta tersebut. Kalau tak percaya, mereka akan sampai sebelum tenggelamnya matahari. Tiba-tiba matahari mula tenggelam. Saat tersebut, orang-orang musyrikin Makkah mula ketawa sekali. Allah, Muhammad, kamu kata ada kumpulan dagang nak pulang daripada Syam, sampai nak tenggelam matahari pun tak nampak lagi. Tiba-tiba kuasa Allah menggerakkan, akhirnya tiba gerombolan tersebut, dan ada apa yang Rasulullah sifatkan. Jelas depan mata, jelas penglihatan mereka, jelas bukti di depan mata. Namun lahir golongan yang kedua, golongan yang terus tidak beriman, golongan kafir dan terus tak beriman walaupun bukti berada di depan mata. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, pertama golongan yang murtad kerana tak percaya, terpedaya dengan hasutan pemain-pemain dan penghasut media yang dipimpin oleh Abu Jahal tadi, mempelekehkan. Rasulullah cakap begini tapi disebut dekat ini. Muhammad cerita begini sebulan dua, kita dia pergi sehari semalam, peliknya cerita, tak boleh percaya. Akhirnya tersedia menyebabkan orang-orang yang lemah iman keluar Islam, murtad. Subhanallah. Yang kedua golongan kafir dipimpin oleh Abu Jahal dan orang-orang yang telah melihat bukti di depan mata mereka secara zahir, bukti Rasulullah pergi ke Masjid Al-Aqsa. Namun pada saat tersebut, tuan-tuan sekalian, mereka tetap tidak beriman. Golongan yang ketiga adalah golongan yang disebut As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar tak berada dalam majlis ceramah, tak ada dalam ceramah tersebut. Lalu Rasulullah, mereka tanya kepada Abu Bakar, sebab Abu Bakar ni orang yang paling rapat dengan Nabi. Tujuan mereka menceritakan apa yang Rasulullah sebut adalah untuk melemahkan iman, kerana strategi mereka melemahkan iman orang yang lemah iman sehingga murtad berjaya. Lalu mereka bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu kata mereka, kamu percayakah dengan apa yang disebut oleh Muhammad? Kata Abu Bakar, in kana qala dzalik, kalaulah yang berkata itu adalah Muhammad, qad sadaq, maka benarlah. Inni la asdiquhu ala ab'ad min zalik, aku akan membenarkan apa yang disebut oleh Muhammad lebih jauh daripada apa yang dia pergi Sidratul Muntaha. Kalau lebih jauh lebih daripada itu, aku percaya jika yang berkata itu adalah Muhammad. Akhirnya sejak daripada itulah gelaran diberikan kepada Abu Bakar dengan As-Siddiq. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Isra dan Mi'raj tidak lagi berlaku di zaman kita. Apa yang akan berlaku pada kita, tiga golongan tersebut akan lahir sama seperti mana lahirnya tiga golongan atas peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan satu wahyu, satu perkhabaran yang keluar daripada lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang Nabi tidak akan bertutur, tidak akan berkata, tidak akan memberitahu, tidak akan bercakap dan sebagainya, melainkan perkara tersebut diputuskan oleh dipandu oleh wahyu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak akan bertutur kata melainkan perkara tersebut diberikan wahyu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya orang yang tidak mempercayai tutur kata Nabi, yang dia dah Islam, akan menyebabkan akidahnya tergugat, boleh jatuh pada murtad. Orang yang menentang Islam, buktinya depan, walaupun jelas keharmonian Islam, kesejahteraan Islam, keunikan Islam, kebaikan Islam depan mata, buktinya jelas, namun mereka tetap menjadi seorang golongan kafir, mereka akan kufur tetap dengan kekufuran mereka. Maka satu golongan lagi kita yang dipilih oleh Allah untuk menjadi golongan yang benar iman kita. Lalu apa sahaja yang keluar daripada Rasulullah, perintah Rasulullah, perkhabaran Rasulullah, riwayat Rasulullah, apa sahaja, orang yang beriman, yang tidak ada keraguan dalam jiwa mereka, maka kita akan dipilih bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam Al-Quran terkandung berbagai perintah dan arahan. Dalam Al-Quran ada berbagai cerita dan panduan. Maka isi kandung Quran juga, bila mana orang baca Quran, dia ada 3 golongan orang baca Quran juga. Yang pertama, bila dia mendengar cerita-cerita pelik dalam Quran, dia berasa ragu. Tak pelik sekalipun, dia berasa sangsi. Kalau hukum hakam Allah, dia berasa boleh ke laksana.